Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para penonton, para pendengar, boleh dengar ke suara saya? Jelas ke? Boleh jelas ke? Kalau jelas, saya ingin mulakanlah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Zulhazmi kita daripada tim Jurutera Pusaka. Okey, saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Yusof. Di saya sebagai perunding My Pusaka. Saya ingin mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada pihak syarikat My Pusaka memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada malam ini tentang kisah berkenaan dengan perancangan legasi dan urus pusaka. Okey, saya berpangkalan di Shah Alam. Jadi kepada sesiapa yang ingin mendapat khidmat runding di area Shah Alam, insya-Allah saya akan cuba membantu saudara dan saudari sekalian, insya-Allah. Okey, saya tak bercerita panjang pada malam ni. Kita nak santai-santai saja, tetapi saya akan bagilah beberapa info yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada kita semua. Ada 3 kisah. Okey, ada 3 kisah yang akan saya ceritakan. Okey, kisah yang pertama. Baik, kisah yang pertama iaitu Encik A. Saya menggelarkan dia Encik A lah, senang kan? Tak naklah apa nama sebenar. So nama dia Encik A. Okey, Encik A ni dia telah seorang dah berkahwin lah. So dia dah ada anak. Okey, dan tapi anak dia masih bawah umur. Apa yang dimaksudkan bawah umur iaitu bawah 18 tahun. Okey, baik. Okey, jadi Encik A ni nak apa sebenarnya kan? Dia nak tanya dengan saya ni. Okey, saya pun jadilah pendengar setia. Kita dengarlah dulu apa dia nak, hasrat dia. Jadi hasrat dia adalah, ada 2 hasrat. Satunya, Encik A ni hasrat dia nak hibahkan rumah dia untuk isteri. Okey, tetapi pada masa yang sama, rumah tersebut pun isteri dia punya, maknanya dia berkongsi lah dia punya rumah ni, dia punya financing. Okay. Pemilik pun bersama. Jadi memang sedang elok lah dibuatkan hibah rumah. Okey, itu clear lah kat situ. Tetapi dia pula nak berhajat juga untuk hibah rumah tersebut untuk anaknya. Jadi saya cakap lah, sebab anak bawah umur, so kita akan ada solusi yang tertentu lah. Okey, untuk anak yang bawah umur. So saya jelaskan kepada dia macam mana nak proses dia, apa yang patut kita mulakan, apa yang perlu kita sediakan. Okey. Tetapi dia macam masih teragak-agak. Okey, dia dah faham tapi masih macam tak tahu nak final decision tu, dia masih lagi teragak-agak. Okey, yang seterusnya, hasrat kedua dia nak jadikan hibah takaful dia. Okey, dia dah buat hibah takaful untuk dia nak buat amanah untuk dia punya hibah takaful. Bermaksud dia nak bahagikan hibah takaful dia tu kepada untuk pelbagai kegunaan lah. Okey, untuk nak bayar hutang, untuk nak buat sedekah ataupun wakaf, dan juga untuk anak dia. Jadi minggu makan minggu saya follow up dengan dia, dan dia pun berkata okey, setuju apa semua. Jadi dah makan bulan. Okey, dah makan bulan. Sekarang saya rasa dah masuk lebih daripada 2 bulan ya. Dia makin lama makin sepi. Okey, padahal dia dah tahu macam-macam info, dia dah dapat macam-macam info. Jadi dari situ kita tak pasti apa yang berlaku, tapi tanggungjawab saya sebagai perunding, kita akan selalu follow up lah, akan bertanya bila dia nak mula bertindak. Okey, dia sekadar
baru tertanya-tanya, dia masih belum bertindak, maknanya dia tak buat apa-apa proses untuk ke dokumentasi, dia just bertanya saja. Okey, itu kisah yang pertama. Okey, kisah pertama ni panjang sikit lah. Kisah kedua ni tak panjang, iaitu ada seorang haji ni. Okey, seorang haji ni dia minta tolong saya, tolong uruskan pusaka tanah arwah ayah dia. Okey, haji ni pun dah berusia dan tanah dia nak cuba uruskan. So tak apa, kita tolong dia buka file, kita buatkan quotation untuk dia. Jadi sepatutnya tak jadi masalah lah kan. Tetapi yang jadi timbul masalah di sini apabila tanah arwah ayah dia tu, bila saya dapatkan fotokopi geran dia, setengah daripada pemilik tanah tersebut, geran tu pemilikan orang lain. So bukan atas nama arwah ayah dia seorang. Okey lah. So saya tanyalah kepada haji tu, siapa pula lagi seorang ni? Okey, siapa pula lagi seorang ni? Lepas tu haji tu kata, ini kawan ayah dia. Lepas tu dia cakap dengan saya, sebenarnya dah tukar nama dah pemilik ni. Bermaksud yang pemilik sebenar adalah arwah ayah dia saja. Dia dah berlaku jual beli. Maknanya kawan dia tu dah jual balik kepada arwah ayah dia. Okey, kawan tu kawan arwah ayah dia lah. Okey, jadi kat situ dah jadi permasalahan. Tapi tak apa, My Pusaka sedia membantu. So kita konsult dia, saya minta panduan daripada pakar-pakar yang lain, pegawai yang lain yang lebih senior, lebih arif, saya minta bantuan. Okey, jadi pihak pusaka tolong bantu. Okey, dah selesai dah masalah grant tu, kita dah dapat bahan putih. Tetapi akhirnya haji ni berserah diri. Okey, berserah diri maknanya dia tak nak teruskan. Jadi saya cakap dengan dia, saya cakap elok-elok lah dengan dia kan, saya terangkan. Okey, sebab apa, tapi saya tolong pujuk dia, saya cuba untuk teruskan untuk selesaikanlah urus pusaka arwah ayah dia. Tetapi dia tak nak terus sebab dia sedih pening kepala. Jadi saya cuba nasihat dia, macam-macam nasihat, saya cuba beri pandangan lah, bakalan nasihat. Okey, beri pandangan saya. Kalau tak teruskan, harta ni akan termasuk harta beku. Kan? Dan sekiranya haji meninggal, anak-anak haji pun saya boleh ke tolong uruskan. So dia sendiri kata anak-anak dia pun memang tak boleh uruskan. Jadi bila anak-anak dia tak boleh uruskan, sudah tentu arwah ayah haji ni ataupun arwah atuk anak dia, jadi akan jadi harta terbeku. So dia dengan rela hati dia okey, walaupun harta jadi harta terbeku, maknanya tergantunglah urusan tu. Okey, lepas beberapa minggu atau dalam sebulan macam tu, saya telefon balik haji ni. Saya pujuk dia, okey tak apa yang pasal urus pusaka tu, kalau nak gantung pun tak apalah, biarlah dia tergantung. Tetapi sekarang ni urusan untuk haji. Saya minta dia sekurang-kurangnya haji buatlah wasiat untuk dan pesanan untuk anak dia. Dia kata dia fikir dulu. Sebab saya pujuk lagi lah. Kata sebab kita tak nak jadi pisang berbuah dua kali. Okay? Benda yang sama berlaku. Benda dah pernah berlaku dengan arwah ayah dia. Jadi kita tak nak berlaku kepada haji ni lah. Kan? Maknanya dah lepas tu tak apalah, dia tak nak teruskan. Itu dia punya hak lah kan. Tapi untuk diri dia, harta dia, macam mana dia nak agihkan harta dia, macam mana kan. Jadi saya tolong beri pandangan dan bagi dia nampak lah benda tu kan. So tujuan saya tak nak pisang berbuah dua kali. Okay. Untuk kisah yang ketiga ialah berkenaan dengan ada satu ayahanda. Dia memang gelari dia ayahanda lah. Okay, tapi dia bukan ayahanda kulup tu ya. dia ayahanda lain. Ayahanda lain. Okay, ayahanda ni dia simple je. Dia nak bagi salah satu, nak hibah salah satu harta kepada anak bongsu dia. Jadi dia pun minta lah
minta pandangan saya macam mana cara. Okay, saya pun tunjuklah bagi pandangan saya, dia punya proses macam mana, apa yang perlu dibuat, semua tu. Okay. Okay, jadi di situ saya setujulah. Jadi saya follow up dengan dia apa semua. Tapi Allah lebih sayangkan penyayan dia ni tak lama pada tu, dalam 2 bulan macam tu meninggal dunia. Meninggal dunia disebabkan wabak kita ni lah, COVID-19 ni. Jadi saya rasa macam galat sangat. Okay, galat sangat sebab saya pun tak dapat bantu dia, dia pun tak dapat bantu untuk diri dia dan keluarga dia. Sayang sekali. Saya rasa sangat galat tak dapat bantu dia. Setidak-tidaknya kalau dia tak sempat nak buat ibah harta, sebab ibah harta ni mungkin makan masa, setidak-tidaknya kita lantik wasi pentadbir harta dan juga kita buat wasi asas setidak-tidaknya. Jadi kita ada dokumen yang bertulis. Okey, dah ada bahan bukti yang boleh kita kemukakan bila nak urus pusaka ke nanti. Dokumen tu sangat penting ya. Sangat penting. Dia tak wajib tapi penting. Okey. Jadi apa kaitan antara tiga-tiga kisah ni? Okey. Kalau kita dapat faham apa yang tiga kisah ni, sebenarnya saling berkaitan walaupun kesnya berlainan. Apa kaitannya? Kaitannya ialah kita mahu bahagian pusaka tu, tapi kita tak mahu rancang dengan segera. Okay, kita tak bertindak dengan segera. Kalau bertindak pun macam nak tak nak je. Tergantunglah tindakan kita tu. Kita tak cuba uruskan sehingga selesai. Sayang sekali. Jadi untuk dua prospek saya ni, Encik dengan Haji ni, dia masih berpeluang. Okay? Allah bagi kita peluang, masih berpeluang untuk membuat perancangan legasi, merancang harta kita, agihkan harta kita untuk anak-anak dan juga cucu. Kan, ada cucu pun boleh. Okay, jadi macam ayah dia ni dah tak sempat dah. Okay. Tapi saya masih berhubung dengan dia punya balu, sebab saya kenal dia punya balu. Okay. Jadi saya masih berhubung, tapi kita tak adalah nak selalu berhubung sebab dia masih dalam keadaan bersedih lagi. Okay, kita faham. Tapi kita akan cuba bantu. Okay, saya akan cuba bantu. My Pusaka akan jumpa bantu dia punya balu. Tapi untuk yang 2 orang yang masih hidup ni, yang masih kata orang sihat lagi, boleh Cik Haji ni tak bekerja lah, tapi Alhamdulillah sihat. Saya jumpa dia lepas sihat lagi. Jadi buatlah sesuatu untuk anak isteri kita. Kalau ada cucu, kalau nak buat untuk cucu pun boleh. Okay. Jadi kita mulakan perancangan legasi kita. Kita akan galakkan buat hibah lah. Okay? Buat hibah harta, terutamanya harta yang kritikal. Okay, harta yang kritikal iaitu tanah dan rumah. Ini yang harta kritikal. Ada orang masih tanya lagi, kereta nak hibah ke? Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita fokus kita tanah dan rumah. Okay, rumah kita duduk ni lah, yang tempat kita tinggal ni. Okay. Tapi kalau kita masih lagi tak dapat jawapan, masih lagi terfikir-fikir nak buat hibah harta sebagai semua ni, setidak-tidaknya lantiklah wasi. Lantiklah wasi, buatlah wasiat sedekah, wasiat wakaf. Okey, masa kita hidup ni lah kita nak buat, masih sihat lagi ni. Apa kita nak tunggu lagi kan? Inilah masa yang sesuai, ruang dan peluang yang terbuka, yang masih ada lagi. Kita buat sesuatu. Okay, kita buat sesuatu. Sebab perancangan legasi ni, dokumentasi yang kita nak buat ni, bukan kita nak menidakkan hak faraid, tapi kita nak memudahkan urusan faraid kita, pembahagian faraid kita. Itu tujuan kita sebenarnya. Okay, kita nak elakkan waris kita mudarat. Kita nak elakkan perebutan harta pusaka. Itu tujuan kita. Kita nak segerakan. Jadi ada 3 tips yang penting sebelum saya menghabiskan sesi pada malam ini, perkongsian pada malam ini. 3 tips untuk kita merancang legasi. Okey, apa 3 tips ni?
Satunya kita cari info, kita tanyalah macam-macam orang, kita rujuk pelbagai sumber. My Pusaka ada, lain-lain syarikat pun ada, lain-lain perunding pun ada. Ada luar sana, carilah ilmu tu, dengar. Okey. Bila kita dah dapat info, kita dah tahu apa nak buat, dan seterusnya yang kedua adalah kita akan ada rasa satu kesedaran yang benda tu penting dan perlu segera buat. Segera buat. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga ialah kita hendaklah bertindak dengan segera. Bertindak dengan segera maksudnya bertindak sekarang lah. Apa kita tak boleh nak tunggu lagi dah. Okey, bertindak sekarang. Kita buat apa yang kita boleh buat dulu. Kalau benda tu makan masa, nanti kita akan uruskan kemudian. Okey, contoh macam prospek saya hari ni ada yang baru. Dia nak buat untuk anak dia. Dia nak buat hibah harta. Tapi dia dalam masa sama dia pun risau. Dia kata dia takut nak buat hibah harta tu makan masa lama. Dia minta saya bagaimana kalau dia nak buat wasiat dulu. Dia nak buat wasiat lah. Wasiat dulu sebelum hibah harta. So saya pun consult dia. Okay. Memberi panduan kepada dia macam mana nak buat wasiat. Okay. So prospek saya hari ni dia nak buat wasiat dulu sebelum nak buat hibah harta. Jadi dia nak buat dua-dua sekali. Okey, maknanya ada dua solusi dia nak buat. Tak apalah, baguslah, maknanya dia nak segera kan. Sebab dia kata dia kalau dia tak nak lama-lama lah. Okey. Jadi itu yang saya pesan kepada para penonton, para yang pendengar di luar sana yang akan dengar selepas FB Live ni. Buatlah sesuatu kepada anak isteri kita. Agihkanlah harta kita kepada anak isteri kita, kepada waris yang lain, cucu, kalau ada anak angkat dan sebagainya. Okey, buatlah sesuatu. Jadi kita macam mana nak buat sesuatu, kita kena bertindak sekarang lah. Okey, saya faham. Benda penting ni perlu kita fikir. Okey, perlu perbincangan, makan masa. Dalam maksud saya, kita perlu survey lah. Okey, betul. Kita perlu survey, tapi jangan survey makan berbulan-bulan, makan tahun. Itu bukan survey namanya. Okey. Itu maknanya kita dah buang masa diri kita. Okey, tak apa survey, kita mungkin makan masa survey dalam sebulan, 2 bulan, lepas tu kita kena tekad untuk mulakan perancangan kita. Okey. Okey, itu saja perkongsian saya pada malam ini. Insya-Allah memberi sedikit panduan dan juga rujukan kepada para penonton dan para pendengar, insya-Allah akan dapat memberi manfaat, bukan untuk yang mendengar saja sebenarnya, tapi lebih kepada untuk menasihati diri saya sendiri. Okey, mungkin ada juga yang diri saya dan keluarga saya masih belum berbuat lagi. Okey, tapi alhamdulillah saya dah buat. Okey, jadi saya itulah harap perkongsian pada malam ini dengan tajuk pusaka mahu, tapi rancang pusaka tak mahu. Jadi lepas ni kita kena cuba-cuba ajar diri kita atau lembutkan hati kita untuk bertindak dengan segera, insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.